Hai, saya Vivian Lau yang memegang nombor kad metrik A188426 akan membentangkan pengenalan dan metodologi kajian. Jadi, pengenalan kajian. Apakah itu insan? Insan atau lebih dikenali sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tidak terlepas dari kealpaan. Insan secara etimologi bermaksud harmoni, lemah lembut, tampak atau pelupa. Manusia adalah ahli spesies Homo sapiens yang merupakan satu-satunya ahli genus Homo, iaitu makhluk yang mempunyai budi dan masa hidup. Manusia dicirikan sebagai animal rasional yang bermaksud binatang yang berfikir kerana mereka mempunyai otak yang sangat maju di mana membolehkan mereka berfikir, menakluk dan berkomunikasi antara satu sama lain. Falsafah Greek-Silam dan falsafah Ketimuran menekankan bahawa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dapat dicapai sekiranya menggunakan pemikiran falsafah. Ahli-ahli falsafah percaya bahawa manusia akan mendapat kesempurnaan dalam kehidupan apabila memahami konsep insan. Perspektif setiap tamadun seperti tamadun Barat, tamadun Islam, tamadun Cina dan tamadun India terhadap konsep insan sejahtera adalah berbeza. Sementara itu, menurut falsafah pendidikan negara, bahawa insan yang sejahtera adalah di mana insan itu seimbang dari segi jeri. Jeri adalah di mana J mewakili jasmani, E mewakili emosi, R mewakili rohani, dan I mewakili intelek. Manusia yang mempunyai keempat-empat ciri tersebut akan dikatakan sebagai insan yang sejahtera. Cabaran insan sejahtera pula terbagi kepada 4 peringkat. Peringkat pertama iaitu peringkat global seperti peperangan, pencemaran alam sekitar. Yang kedua, peringkat negara di mana politik dan pentadbiran negara yang stabil. Cabaran insan sejahtera dalam peringkat masyarakat pula adalah kenaikan kos sara hidup dalam kehidupan seharian. Yang terakhir, peringkat yang paling penting iaitu peringkat individu, di mana individu haruslah menepati waktu dan berdikari. Dan salam sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Rozali dengan nombor matriks A182149 akan membentangkan objektif kajian. Kajian ini bertujuan untuk menilai pandangan orang awam mengenai konsep insan sejahtera yang tersemat dalam diri mereka. Di samping bertujuan untuk menghuraikan cabaran-cabaran insan sejahtera pada era globalisasi dengan lebih mendalam. Seperti yang kita sedia maklum, budaya hedonisme ataupun budaya barat kian menular selaras dengan perkembangan teknologi. Perkara ini seterusnya memberi impak yang begitu besar terhadap pemikiran generasi muda yang mudah terjebak dengan trend-trend terkini. Bukan itu sahaja, seiring dengan perkembangan pesat negara yang meningkatkan kos sara hidup telah memberi desakan hidup kepada setiap lapisan masyarakat, terutamanya generasi muda, hingga menyebabkan mereka menghadapi tekanan mental. Antara desakan hidup yang generasi muda kini hadapi ialah kehilangan pekerjaan, persekitaran yang toksik dan dipalau rakan-rakan, serta kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa. Oleh itu, menurut George dan Jones pada tahun 2006, sebuah kajian yang membahaskan cabaran-cabaran insan yang sejahtera adalah diperlukan bagi mengemaskini maklumat terkini selaras dengan perubahan era, agar langkah yang lebih proaktif dan strategik dapat disusun supaya kita dapat melahirkan insan yang sejahtera. Seterusnya, metodologi kajian. Menurut Hornby, tahun 1985, metodologi merupakan satu kaedah yang digunakan untuk menjalankan ke atas subjek kajian tertentu. Bagi menyempurnakan lagi kajian ini, terdapat 3 kaedah kajian yang digunakan. Yang pertama adalah kaedah soal selidik di mana platform Google Form telah digunakan untuk menyediakan borang soal selidik yang diedarkan kepada 40 orang pelajar UKM secara rawak. Pautan borang soal selidik itu akan diedarkan di media sosial seperti WhatsApp dan Telegram. Kaedah kedua, kajian perpustakaan. Kaedah ini digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data yang diperlukan dalam kajian agar maklumat yang disampaikan dalam kajian lebih terperinci dan tepat. Bahan rujukan seperti buku, jurnal dan artikel yang telah diiktirafkan akan digunakan untuk mendapatkan maklumat. Yang ketiga pula adalah kaedah analisis data. Perincian Microsoft Excel akan digunakan untuk menyediakan dan menganalisiskan data kajian tersebut. Kaedah deskriptif berangka yang digunakan adalah kaedah peratusan di mana kaedah ini memudahkan kita untuk membuat perbandingan nilai dalam setiap kategori yang berlainan. Serta kaedah min dan sisihan piawai di mana min adalah purata nilai setiap item serta sisihan piawai menggambarkan
kepadatan data daripada mean-nya. Carta Pi 1 menunjukkan terdapat 40 orang responden, iaitu 72.5% daripada perempuan sebanyak 29 orang dan 27.5% lelaki iaitu sebanyak 11 orang. Carta Pi 2 pula menunjukkan 20% daripada bangsa Cina iaitu 8 orang, 17.5% daripada bangsa India iaitu 7 orang dan 62.5% daripada bangsa Melayu iaitu 25 orang responden. Carta Pi 3 pula menunjukkan majoriti daripada responden berumur 20 tahun iaitu sebanyak 62.5% iaitu 25 orang responden, manakala berumur 21 tahun sebanyak 22.5% iaitu 9 orang responden dan umur 11 tahun sebanyak 15% iaitu 6 orang responden. Carta Pi 4 pula menunjukkan 100% responden adalah pelajar ijazah sarjana muda. Hal ini disebabkan kami hanya membuka soal selidik kepada pelajar ijazah sarjana muda sahaja. Manakala Carta Pi 5 menunjukkan 35% daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Manakala 32.5% daripada Fakulti Sains Teknologi, 12.5% daripada Fakulti Undang-Undang dan 17.5% daripada Fakulti Sains Sosial dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan tentang dapatan tinjauan pendapat kumpulan kami. Kumpulan kami menjalankan tinjauan pendapat tentang insan sejahtera dan cabarannya dalam bentuk Google Form. Dalam Google Form tersebut terdapat 10 soalan ataupun item dan bagi setiap soalan kami memberikan 5 pilihan jawapan iaitu 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Neutral, 4. Setuju dan 5. Sangat setuju. Berikut merupakan dapatan kajian tinjauan pendapat kami. Bagi item 1, adakah anda menganggap diri anda sebagai seorang insan sejahtera yang seimbang dari 4 aspek jari? Data menunjukkan bahawa 24 orang ataupun 60% daripada responden memilih pilihan keempat. Manakala hanya 2 orang responden ataupun 5% daripada responden memilih pilihan jawapan 1 iaitu sangat tidak setuju. Bagi item 2, cabaran insan sejahtera pada peringkat diri termasuklah menjaga ketepatan waktu. Good time management. Adakah anda seorang yang mempunyai pengurusan masa yang terbaik? Data kami menunjukkan bahawa 25 orang responden ataupun 62.5% memilih pilihan jawapan keempat iaitu setuju. Manakala hanya 2 orang ataupun 5% memilih pilihan jawapan 2 iaitu tidak setuju. Bagi item ketiga, pada pandangan anda, adakah pegangan yang teguh pada agama dapat membantu anda menjadi seorang insan yang sejahtera? Data kami menunjukkan bahawa majoriti iaitu sebanyak 25 orang responden ataupun 62.5% memilih pilihan jawapan kelima iaitu sangat setuju. Manakala hanya seorang responden ataupun 2.5% daripada responden memilih pilihan jawapan 1 iaitu sangat tidak setuju. Bagi item 4, adakah anda mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti melakukan aktiviti fizikal setiap hari dan mengambil diet yang sihat? Data kami mengatakan bahawa 24 orang ataupun 60% daripada responden memilih jawapan 4 iaitu setuju. Manakala hanya 2 orang responden ataupun 5% mengatakan mereka tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Bagi item yang kelima, masyarakat yang cakna dan menjaga alam sekitar amat penting dalam mengimplementasikan falsafah insan sejahtera pada peringkat masyarakat. Adakah masyarakat di sekeliling anda peka dan menjaga alam sekitar? Data kami mengatakan bahawa 27 orang iaitu majoriti memilih jawapan keempat iaitu setuju. Manakala minoriti adalah pilihan 1 dan pilihan 5 iaitu sangat tidak setuju dan sangat setuju. Kedua-dua pilihan jawapan ini mencatat seorang responden saja. Untuk item 6, cabaran dalam mencapai falsafah insan sejahtera pada peringkat masyarakat termasuklah membina masyarakat yang berilmu dan berakhlak. Pada pendapat anda, adakah masyarakat kita berilmu dan berakhlak? Data menunjukkan bahawa 22 orang responden iaitu 55% daripada responden mengatakan mereka setuju dengan pernyataan tersebut, manakala 2 orang responden mengatakan mereka tidak setuju dan 2 lagi orang responden mengatakan mereka sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Bagi item ketujuh,
Masyarakat di sekeliling anda mempunyai pengetahuan am yang luas dan peka mengenai isu-isu semasa seperti isu politik dan perkembangan sains pada peringkat tempatan mahupun global. Pilihan jawapan yang mencatat bilangan responden yang tertinggi ialah pilihan jawapan keempat, iaitu setuju sebanyak 25 orang ataupun 62.5%. Manakala 2 orang saja yang memilih jawapan satu, iaitu sangat tidak setuju. Bagi item ke-8, cabaran dalam mencapai falsafah insan sejahtera pada peringkat negara termasuklah melantik pemimpin yang kompeten dan berintegriti dengan takbir urus yang baik. Pada pendapat anda, adakah pentadbiran negara Malaysia mempunyai ciri-ciri ini? Data kami mengatakan bahawa 20 orang ataupun 50% daripada responden setuju dengan pernyataan tersebut dan memilih jawapan keempat, manakala hanya 2 orang responden ataupun 5% daripada responden memilih pilihan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Bagi item ke-9, kerajaan Malaysia telah membantu saya untuk menjadi insan yang sejahtera yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi, pilihan jawapan yang mencatat bilangan responden tertinggi adalah pilihan jawapan keempat, iaitu setuju dengan bilangan 24 orang ataupun 60% daripada responden. Manakala pilihan jawapan yang mencatat bilangan responden yang terendah adalah pilihan jawapan kedua dan kelima, iaitu tidak setuju dan sangat setuju. Kedua-dua pilihan jawapan ini mencatat 2 orang responden ataupun 5% daripada jumlah responden. Terakhir sekali, bagi item 10, isu perubahan iklim dan pelarian merupakan antara cabaran insan sejahtera pada peringkat global. Adakah Malaysia telah melaksanakan tindakan yang berpatutan untuk menangani isu-isu ini? Data menunjukkan bahawa pilihan jawapan keempat, iaitu setuju, mencatat bilangan responden tertinggi, iaitu sebanyak 20 orang responden ataupun 50% daripada jumlah responden. Manakala pilihan jawapan kedua mencatat bilangan responden yang terendah, iaitu sebanyak 1 orang saja ataupun 2.5%. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Hajah binti Azmi, nombor matrik A182041. Saya akan meneruskan perbentangan hasil dapatan kajian dan perbincangan. Berdasarkan jadual 1, bagi item 1, nilai min skor adalah 3.675. Ini menunjukkan majoriti responden telah memilih setuju. Kajian terdahulu daripada Johari dan Ahmad 2019 menunjukkan persepsi diri akademik merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan kesejahteraan pelajar di universiti. Ini bermaksud kesejahteraan diri pelajar universiti amat dipengaruhi oleh faktor bagaimana mereka mempersepsi diri dari aspek akademik. Persepsi diri akademik yang positif memudahkan seorang pelajar menyesuaikan diri terhadap persekitaran dan kaedah pembelajaran di universiti. Oleh yang demikian, kita dapat simpulkan pelajar yang memilih setuju berkemungkinan besar mempunyai prestasi akademik yang baik. Seterusnya, bagi item 2, nilai min skor adalah 3.575 dan ini menunjukkan kebanyakan responden telah memilih setuju. Dapatan kajian ini selari dengan kajian terdahulu daripada Ghaffar dan Wang 2002 yang menunjukkan majoriti pelajar di IPTA negara iaitu UTM mempunyai pengurusan masa yang baik. Oleh yang demikian, kita dapat simpulkan bahawa pelajar pada peringkat pendidikan tertiary kebanyakannya mempunyai pengurusan masa yang baik. Kajian Hamdan et al. 2015 menunjukkan pelajar yang mempunyai pengurusan masa yang baik mempunyai prestasi akademik yang cemerlang. Namun, nilai sisian piawai bagi item ini secara relatifnya agak tinggi menunjukkan kurangnya konsensus bagi item ini. Ini menunjukkan segelintir pelajar beranggapan mereka tidak mempunyai pengurusan masa yang baik. Jika dinilai min skor bagi item ini mengikut jantina, min skor bagi responden lelaki adalah lebih rendah berbanding skor perempuan. Ini selari dengan kajian Wanzah et al. 2008 yang mendapati pelajar perempuan adalah lebih cekap dalam mengurus masa berbanding pelajar lelaki. Seterusnya, bagi item 3, nilai min skor adalah 4.4 dan ini menunjukkan majoriti responden memilih sangat setuju. Item ini menunjukkan nilai min skor yang tertinggi dalam soal selidik kami. Dapatan daripada soal selidik ini selari dengan kajian dari Naim et al. 2006 yang menunjukkan kebanyakan pelajar IPTA mempunyai tahap penghayatan agama yang baik. Osman Dahihaya 2018 mengatakan bahawa terdapat hubungan antara penghayatan agama
dan kesejahteraan psikologi. Pelajar yang mempunyai pegangan agama yang baik dilihat mampu mengatur kehidupannya dengan lebih tenang, sempurna dan sejahtera. Di samping itu, dengan mempunyai tahap penghayatan agama yang tinggi, secara tidak langsung, ia mempengaruhi tahap kesejahteraan psikologi diri pelajar. Seterusnya, bagi item 4, nilai mean score adalah 3.6 dan ini menunjukkan majoriti responden memilih setuju. Dapatan dari item ini adalah bertentangan dengan kajian terdahulu. Kajian terdahulu dari Muhammad Azlan dan Nur Aziz 2011 mendapati bahawa kebanyakan pelajar UKM mempunyai beberapa keralatan dari segi amalan pemakanan, seperti meninggalkan waktu bersarapan pagi, makan pada lewat malam serta makan makanan ringan dan tidak seimbang. Walau bagaimanapun, mereka mempunyai pengetahuan dan kesedaran yang baik mengenai aspek pemakanan yang betul dan sihat. Manakala menurut Arminda et al. 2021 pula, mahasiswa didapati lebih banyak melakukan aktiviti pasif dan aktiviti sosial ketika masa lapang, sebagai contoh, ke pusat membeli belah bersama rakan-rakan, dan mereka kurang melakukan aktiviti fizikal berintensiti tinggi. Ketidakselarian dapatan soal selidik kami dengan kajian terdahulu berkemungkinan besar disebabkan kurangnya kejituan data yang kami perolehi disebabkan bilangan responden yang sedikit. Bagi item 5, nilai mean score adalah 3.6. Justru adalah dapat disimpulkan bahawa kebanyakan responden memilih setuju. Item 5 mencatatkan nilai sisihan piawai yang terendah dalam soal selidik kami dan ini menunjukkan bahawa pelajar UKM secara konsensus bersetuju bahawa masyarakat sekeliling mereka peka dan menjaga alam sekitar. Ini selari dengan kajian Tan dan Nur Zaini 2011 yang menunjukkan bahawa secara keseluruhannya, tahap komitmen pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia terhadap alam sekitar berada pada tahap yang tinggi. Namun demikian, kajian Jamila et al. 2011 mengatakan bahawa sikap dan pengetahuan orang awam terhadap isu alam sekitar masih pada tahap yang rendah. Maka adalah dapat disimpulkan bahawa terdapat perbezaan antara kepekaan terhadap isu alam sekitar antara orang awam dan pelajar universiti. Item 6 mencatatkan nilai minimum skor yang rendah dalam soal selidik ini, 3.4. Maka kita dapat simpulkan bahawa pelajar UKM adalah tidak pasti sama ada masyarakat kita berilmu dan berakhlak atau sebaliknya. Nilai sisihan piawai bagi item ini juga merupakan yang kedua tertinggi bagi soal selidik ini, 1.0328. Maka adalah dapat disimpulkan bahawa tiadanya kesepakatan antara pelajar UKM bagi item 6. Dapatan kajian mendapati bahawa rakyat Malaysia mempunyai ilmu dan akhlak yang tinggi. Perkara ini dapat dibuktikan melalui masyarakat kita yang mempunyai latar belakang daripada pelbagai institusi pendidikan. Item 7 menunjukkan nilai minimum 3.6. Justru kita dapat simpulkan pelajar UKM secara majoritinya bersetuju masyarakat di sekeliling mereka mempunyai pengetahuan yang luas dan peka mengenai isu-isu semasa. Kajian ini mendapati rakyat Malaysia memberitahu akan isu-isu yang berlaku. Penggunaan internet sebagai sumber maklumat untuk mendapatkan info tentang isu politik di kalangan rakyat, terutamanya generasi muda. Item 8 mencatatkan nilai minimum skor terendah iaitu 3.375 dan ini menunjukkan bahawa majoriti pelajar UKM tidak pasti dengan pernyataan bahawasanya Malaysia mempunyai kepimpinan yang kompeten dan berintegriti dengan tadbir urus yang baik. Selain itu, nilai sisihan piawai yang secara relatifnya agak tinggi, 0.9789 menunjukkan kurangnya konsensus bagi item ini. Dapatan ini memperlihatkan majoriti rakyat Malaysia mempunyai tahap kepercayaan yang baik terhadap pentadbiran negara Malaysia. Pemimpin yang dapat diberi contoh dalam konteks ini seperti Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman Putra. Beliau merupakan pemimpin yang berprinsip dan tegas dalam membangunkan Malaysia selepas mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Namun, 30% responden memilih neutral. Dapatan ini dapat diperhatikan bahawa responden berbelah bahagi tentang pentadbiran negara Malaysia. Hal ini dapat dilihat melalui pentadbiran negara Malaysia yang terlibat dengan rasuah. Item 9 mencatatkan nilai minimum skor 3.5, maka adalah dapat disimpulkan bahawa majoriti pelajar UKM bersetuju kerajaan Malaysia telah membantu mereka untuk menjadi insan sejahtera. Dapatan mendapati bahawa rakyat Malaysia dapat membentuk diri menjadi insan sejahtera melalui usaha kerajaan Malaysia. Usaha kerajaan menerusi falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang merupakan satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi jeri. Item yang terakhir iaitu item 10 mencatatkan nilai minimum skor 3.525 dengan nilai sisihan piawai yang tertinggi dalam soal selidik ini. Maka adalah dapat disimpulkan bahawa secara tidak konsensus, pelajar UKM bersetuju bahawa Malaysia telah melaksanakan tindakan yang berpatutan untuk menangani isu perubahan iklim dan pelarian. Dapatan mendapati bahawa rakyat Malaysia mempunyai kepercayaan terhadap kepimpinan Malaysia untuk menangani isu-isu tersebut. Usaha kerajaan yang boleh diperhatikan adalah pelaksanaan projek sektor air dan infrastruktur bagi mengurangkan risiko bencana banjir. Namun, terdapat 10% responden memilih sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahawa terdapat rakyat Malaysia yang tidak bersetuju kerajaan Malaysia telah melaksanakan tindakan yang sepatutnya. Hal ini kerana bencana banjir masih berlaku dan bencana ini semakin teruk, terutamanya di pantai timur. Saya Nur Aliana akan membentangkan kesimpulan hasil daripada kajian cabaran insan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dapat dicapai dengan cara yang tersendiri dalam setiap aliran falsafah. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah sebagai panduan dan arah tuju dalam perancangan dan pelaksanaan sistem pendidikan. FPK juga adalah falsafah pendidikan yang bercirikan gabungan antara falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam sehingga terbentuknya falsafah yang bersifat elektik, iaitu falsafah pendidikan yang tercipta daripada pelbagai sumber. Mengikut FPK, keseimbangan jeri hendaklah dititikberatkan kerana ia dapat membantu pelajar untuk mencapai insan yang sejahtera dan mampu untuk menghadapi cabaran dan kehidupan pada masa akan datang. Jeri merupakan akronim kepada jasmani, J, yang melibatkan aktiviti pergerakan tubuh badan atau fizikal seperti pergerakan sendi dan otot. Ia bertujuan untuk melahirkan pelajar yang aktif dalam sukan dan juga akademik, manakala emosi, E, akan menjamin perasaan yang sihat serta mempunyai sifat kasih sayang untuk mencintai perpaduan dan keamanan. Selain itu, rohani, R, merupakan pembentukan dan pembinaan watak serta kejati-dirian manusia. Ia diselitkan dalam FPK supaya individu lebih percaya kepada Tuhan, akhlak mulia serta berpegang teguh dengan amalan baik. Akhir sekali, intelek I merupakan kejayaan yang merangkumi kehidupan keupayaan berfikir untuk hidup dan lebih berdikari. Terdapat cabaran yang dihadapi oleh seseorang insan untuk mencapai insan sejahtera. Cabaran insan sejahtera terbagi kepada 3 kategori, iaitu cabaran terhadap diri, masyarakat dan negara. Seseorang insan haruslah berusaha demi mencapai insan sejahtera seperti ciri-ciri berikut. Antara cabaran termasuklah diri untuk mencapai kepribadian yang mulia, daya intelek yang tinggi dan juga nilai hidup beragama iaitu ibadah yang sahih. Contohnya apabila melakukan ibadah wajib ataupun ketika melakukan aktiviti harian, seseorang insan haruslah menjaga ketetapan waktu. Hal ini kerana ia dapat membentuk seseorang individu menjadi disiplin yang menghargai masa dan bijak menguruskan masa seharian. Selain itu, cabaran yang kedua adalah cabaran dalam peringkat masyarakat. Demi membina masyarakat yang harmoni dan aman, masyarakat perlulah bekerjasama antara satu sama lain. Hal ini kerana perpaduan akan dicapai dan diperkuatkan serta dapat melahirkan generasi yang cinta akan keamanan. Seterusnya, cabaran dalam mencapai insan sejahtera adalah cabaran dalam peringkat negara. Pada globalisasi ini, terdapat cabaran dalam pelantikan pemimpin negara yang berintegriti tinggi serta amanah dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberi untuk memerintah negara. Hal ini kerana terdapat segelintir pemimpin yang tidak menjalankan tanggungjawab tersebut dan akhirnya menyebabkan ketidaklancaran dalam urusan tadbir sesebuah negara itu. Maka terjadilah perkara yang tidak diingini berlaku. Contohnya, berlakunya rasuah antara pemimpin dan rakyat akibat daripada kes-kes pecah amanah. Oleh itu, rakyat haruslah bijak memilih pemimpin yang bertanggungjawab ketika berlakunya pilihan raya. Kesimpulannya, penghayatan falsafah insan yang disebut di bawah akronim jari itu membolehkan seseorang itu menghadapi cabaran dalam kehidupannya dalam pelbagai konteks.